Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pada minggu kembali kepada ulang kaji kitab Bidayatul Hidayah siri yang ke-10. Jadi pada minggu lepas kita sudah masuk bahagian pertama, iaitu bagaimana untuk kita menghindari maksiat. Okey. Pada bahagian pertama hari ini kita dah masuk kita nak hindar segala maksiat melalui mata, telinga, lidah. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan sambung bahagian yang kedua dalam bab yang sama. Okey. Yang itu kita akan masuk mengenai bagaimana kita nak menghindari segala maksiat dari segi kemaluan, tangan, kaki dan juga maksiat yang berkaitan dengan hati. Jadi kita mulakanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Selepas lidah, bahagian seterusnya tubuh badan yang kita perlu jaga adalah bahagian kemaluan. Okey. Imam Ghazali mengatakan bahawa pelihara kemaluanmu daripada semua perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan jadilah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti firman Allah, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ. Maksudnya, dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya dan hamba sahayanya sahaja, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 6. Jadi dekat sini dikatakan bahawa jikalau kamu tidak akan mampu menjaga kemaluanmu melainkan dengan kamu menjaga pandangan. Jadi Imam Ghazali kat sini dah mengatakan bahawa kalau kita nak jaga kita punya kemaluan, yang kita kena jaga adalah mata. Okey, kerana mata ini dia akan menyebabkan kita bersyahwat. Okey. Jadi cara utama adalah kita kena hindari kita daripada untuk melihat perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara yang haram, perkara-perkara maksiat. Kita kena elakkan. Jadi itu yang pertama. Kemudian jaga perut. Sebab selalunya kalau kita nak buat maksiat ni bila kita kenyang. Kalau kita lapar, selalunya kita tak ada berniat nak buat jahat. Sebab itu selalunya dianjurkan supaya kalau ketika kita maybe bersyahwat sangat, kita cuba untuk berpuasa. Okey? Kerana berpuasa itu menyebabkan kita lapar dan dapat menghindari kita daripada melakukan maksiat. Seterusnya adalah anggota tangan, kedua-dua tangan, kanan dan kiri. Kamu hendaklah memelihara kedua-dua tanganmu daripada memukul muslim yang lain. Itu pertama. Kedua, jangan ambil harta yang haram. Ketiga, jangan sakiti mana-mana makhluk, tak kisahlah dengan apa-apa barang ataupun tangan. Mengkhianati amanah atau barang simpanan atau menulis sesuatu yang tidak layak untuk dituturkan. Pena merupakan salah satu daripada dua lidah, maka peliharalah penamu daripada hal yang wajib bagi lidahmu menjauhinya. Pena ini adalah pen. Jadi tangan ini, perkara yang kita kena jaga adalah pertama, kita jangan pukul orang lain. Okey, tak kisahlah salah dia ke salah kita, jangan pukul. Kecuali kita mempertahankan diri. Kemudian jangan ambil harta yang haram ataupun mencuri. Okey, tak kisahlah curi kecil ke, curi duit yang banyak ke, ataupun curi gula-gula 20 sen ke dekat kedai, still mencuri itu adalah perkara yang haram. Menyakiti mana-mana makhluk. Contoh kita suka jentik telinga kawan kita, dia tak suka benda tu, kita buat juga. Itu juga kita kena jaga. Mengkhianati amanah. Okey, contoh dia bagi amanah untuk kita jaga duit 10,000. Kita hilangkan atau kita guna dulu. Kata nak roll modal dulu, tak boleh. Kemudian menulis sesuatu yang tidak layak untuk kita tuturkan. Kalau sekarang pena ini bukan sahaja dari sudut pen, tetapi juga dari sudut kita apa yang kita menulis di media sosial. Contoh, kalau kita bukan ahli dalam sesuatu bidang, tapi kita nak ceritakan pasal benda tersebut, jadi itu kita kena hati-hati. Takut membawa kepada fitnah dan perkara yang menyakiti orang lain. Contoh, kita nak cerita pasal tafsir, tapi kita tak faham pun, kita dengar-dengar gitu je, tapi kita tulis kemainan. Itu kita kena jaga.
Kemudian kita juga kena jaga kedua-dua kaki kita. Ke mana kita melangkah, kita kena perhatikan. Peliharalah kedua-dua kakimu daripada berjalan ke tempat yang haram atau melangkah masuk ke pintu milik pemerintah yang zalim. Okey. Yang pertama, kalau pergi tempat haram tu memang tak bolehlah pergi kawasan-kawasan yang ke arah kemaksiatan itu. Sah-sah lah, memang haram. Yang kedua, apa maksud dia? Apabila dia kata jangan pergi menemui para pemerintah yang zalim. Okey. Perbuatan tersebut dikira merendah diri kepada mereka dan memuliakan mereka atas kezaliman yang mereka lakukan. Maksudnya kita tahu orang pemimpin itu zalim, and kita pergi bukan untuk tegur dia, tapi pergi untuk kalau kita sekarang kata macam kita bodek dia, kita jilat dia, untuk kita nak mohon tu mohon ni, tak boleh. Okay, itu adalah perkara yang haram. Seperti firman Allah SWT dalam surah Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu qatamassakumun nar. Artinya, dan janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim, nescaya kalian akan disentuh oleh azab api neraka. Justru perbuatan berjalan menemui mereka hanyalah meramaikan pengikut mereka sahaja. Kita jangan jadi pengikut orang-orang pemimpin yang zalim. Walaupun ramai mana pengikut dia, tapi kalau kita sendiri kita dah sah, kita tahu bahawa dia ni zalim, kita jangan ikut dia. Okay? Dan sekiranya kita bertemu juga untuk mendapatkan harta mereka, maka itu adalah perjalanan ke arah yang haram. Maksudnya, kita tahu dia pemimpin yang zalim, dia tak adil, and kita pergi nak minta projek, nak minta dana. Itu adalah perkara yang haram. Okey. Daripada sabda baginda Rasulullah SAW bersabda, man tawaddu'a li ghaniyyin salih li ghinahu zahaba thulutsa dinihi. Artinya, sesiapa yang merendah diri di hadapan orang kaya yang soleh kerana inginkan hartanya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Riwayat Al-Baihaqi. Ini baru orang yang soleh. Maksudnya, kalau kita pergi jumpa orang kaya yang soleh, sudah hilang 2/3 agama dia. Dia pergi semata-mata nak dapatkan duit, nak dapat dana lah, nak dapat projek lah. Okay? Habis bagaimana pula bagi orang, kita jumpa orang kaya yang zalim pula. Mestilah kita tegur kan. Jadi kat sini kita kata bahawa kesimpulannya, setiap gerak-geri dan diammu dengan seluruh anggota badanmu adalah satu nikmat Allah Ta'ala kepadamu. Justru kita jangan menggerakkan walau satu daripadanya untuk tujuan maksiat kepada Allah. Sebaiknya kita gunakan untuk ketaatan. Ketahuilah, jika kamu cuai, maka kesan buruknya akan menimpamu. Jika kita bersungguh-sungguh pula, hasil tuaiannya akan kembali kepadamu. Allah tidak berhajat kepadamu dan amalanmu. Namun dalam surah Al-Mudaththir, kullu nafsin bima kasabat rahina. Artinya setiap diri tergadai bergantung pada apa yang dikerjakannya. Jadi amalan kita ini bukanlah untuk Allah. Allah tidak berhajat kepada amalan kita, tetapi sebenarnya kita beramal ini adalah untuk diri kita sendiri. Okey, sebab kita bahawa Allah tak berhajat. Jadi kita buat ketaatan, kita jauhi maksiat adalah untuk diri kita sendiri. Seperti saya ulang sekali, dia macam satu pelaburan. Kalau kita melabur, kita bukan melabur untuk orang lain, kita melabur untuk keuntungan diri sendiri. Jadi sama juga untuk dosa pahala, kita melabur untuk diri sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi ataupun untuk siapa-siapa. Jadi berjaga-jaga mengatakan sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dia berhak mengampuni dosa-dosa para pelaku maksiat. Kenapa? Kita tengok. Ucapan ini sememangnya benar, namun bertujuan batil. Orang yang menuturkannya digelar sebagai bodoh, sebagaimana gelaran daripada Rasulullah SAW ketika baginda bersabda, Al-Qayyis man dana nafsahu amila lima ba'dal maut, wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amali. Artinya, orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa bermuhasabah diri dan beramal untuk bekalan setelah mati. Manakala orang yang bodoh ialah orang yang membiarkan dirinya mengikut hawa nafsu dan berangan-rangan terhadap Allah dengan pelbagai perkara. Riwayat Al-Tirmizi. Okay. Ketahuilah bahawa ucapan ini mempunyai kata-kata orang yang ingin menjadi faqih dalam ilmu agama tanpa belajar dan sibuk duk kata bahawa sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani serta berkuasa dan mencurahkan ke dalam hatiku bagi ilmu yang dicurahkan ke dalam hati para Nabi tanpa bersusah payah. Maksudnya dekat sini, bukanlah perkataan itu salah, tapi dia kata macam aku tak belajar pun tak apa, Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, nanti mesti bagi aku ilmu. Itu adalah perkara yang menjerumus kita kepada perkara yang
tak baik. Jadi contoh, kalau kita nak ilmu, okay, yes, kita berdoa, kita kata macam tu, kita belajar, kita kena usaha. Contoh kita kata, kita nak buat dosa kan, kita buat dosa, terus kita kata, tak apa, nanti mesti Allah ampunkan dosa aku. Yakin je dia kan. So itu adalah perkara yang kita kena hati-hati. Jadi itu adalah perkara yang kita kena lihat. Jika kamu mendengar ucapan dua orang ini, tentu kamu menganggapnya bodoh dan akan mengejeknya, sekalipun sifat pemurah dan kasih Allah Ta'ala yang mereka sifatkan adalah benar dan hak. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Tetapi kalau kita salah ucapkan benda itu untuk kegunaan diri sendiri, benda itu boleh membawa kepada kita sebagai seorang yang jahil lah. Okay? Kerana orang-orang agama akan menertawakanmu apabila kamu memohon keampunan tanpa berusaha untuk mendapatkannya, sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya, dan tidak ada balasan bagi seseorang melainkan apa yang telah diusahakannya. Surah Al-Najm ayat 39. Sama juga dalam surah Al-Tur, iaitu innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu hanya dibalas pada apa-apa yang kamu telah kerjakan sahaja. Dan satu lagi dalam surah Al-Infitar ayat 13 hingga 14, innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Maksudnya orang-orang yang berbakti berada dalam nikmat, iaitu syurga, manakala orang-orang yang jahat pula berada dalam neraka yang menjulang-julang apinya. Jadi kita tak boleh gunakan nama Allah untuk kita katakan bahawa tak apa, aku jahat sekarang, nanti kok tahun depan Allah ampunkan aku. Tak boleh. Okay? Sebab kita akan dapat balasan atas apa yang kita kerjakan. Dan adakah kita yakin bahawa Allah betul-betul akan ampunkan kita? Ya, Allah maha pengampun, maha pengasih. Tapi kalau kita buat dosa, kita minta ampun, kita buat lagi, kita ulang benda yang sama. Jadi kita kena lihat kembali kepada diri masing-masing. Jadi yang seterusnya kita lihat bahawa maksiat berkaitan dengan hati. Okey, yang ini yang paling penting lah. Satu lagi, tadi anggota ini kita nampak jelas. Anggota ni kita agak physically kita nampak. Contoh, kalau orang tu buat jahat, itu adalah perkara yang maksiat. Kalau orang tu buat baik, itu adalah perkara yang taat. Yang seterusnya terakhir ini adalah maksiat hati. Macam mana pula kita nak tahu maksiat hati? Okey. Jadi dekat sini Imam Ghazali katakan bahawa hati ialah segumpal daging. Okey, hati itu adalah segumpal daging. Jika ia baik, seluruh jasad kita akan baik. Tetapi kalau hati rosak, rosaklah seluruh jasad. Kita bayangkan kalau kita ada nak beli daging. Kalau kita beli daging, kita nak beli daging yang cantik, yang fresh. Kita tak nak jadi daging yang busuk, yang buruk. Jadi hati kita bayangkan seperti seketul daging. Jika kita dapat hati yang bersih, Allah suka atas hati yang bersih. Okey, kerana dalam hati ini banyak sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang buruk. Dan cara untuk kita ubati perkara tersebut adalah melalui ilmu dan juga amal. Kami telah membahaskan semua hal ini dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bahagian Al-Muhlikat, perkara-perkara yang menasihkan jiwa, dan Al-Munjiat, perkara-perkara yang menyelamatkan jiwa. Yang ini ada diterangkan secara detail dalam Ihya Ulumuddin. Jadi untuk hari ini kita akan bincang secara general dulu apa yang dimaksudkan dengan maksiat berkaitan dengan hati. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, Imam Ghazali mengatakan antara dosa-dosa hati adalah hasad, riak dan juga sifat ujub. Okay. Yang pertama adalah hasad. Sifat hasad bercabang daripada bakhil. Bakhil itu adalah sifat yang kedekut. Okay. Jadi orang yang sangat kedekut pula ialah orang yang bersifat bakhil dengan nikmat Allah, padahal nikmat tersebut di bawah perbendaharaan Allah. Contoh, bila kita dapat rezeki yang banyak, kita jangan kedekut untuk memberi ataupun bersedekah. Kerana selalu diperingatkan dalam Quran dan hadis bahawa harta kita adalah sebagai ujian untuk kita. Kalau orang dapat ujian harta dan digunakan untuk perkara yang baik, bagi sedekah, tolong orang tu, tolong orang ni, alhamdulillah lah dia lepas ujian tersebut. Tapi jika dia dapat and then dia takut harta dia habis, itu dia ada masalah hati. Adapun orang yang kuat berhasad ialah orang yang berasa berat apabila Allah Ta'ala memberi satu nikmat daripada perbendaharaan di bawah kuasanya.
kepada salah seorangnya berupa ilmu, harta, sifat kasih sayang dalam hati manusia kepadanya atau apa-apa jua habuan yang baik. Orang tersebut suka jika nikmat itu hilang daripadanya walau dia tidak memperoleh sedikit pun nikmat tadi. Inilah kemuncak kejahatan. Iaitu Nabi bersabda, Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad memakan kebaikan seperti api memakan kayu api, riwayat Abu Daud. Contoh, kita tengok dekat media sosial kan, oh orang ni baru dapat bonus 10 bulan. Kita mendoakan, kita tengok kita mendoakan, tak minta duit dia kena curi ke, duit dia hangus ke, kena scam ke. Itu adalah sifat hasad. Nampak tak? Kita tak cakap benda tu directly, tapi kita ada rasa sebegitu. Itu adalah sifat hasad. Orang yang kuat berhasad, orang dengki lah kita kata, orang yang terseksa serta tidak dikasihi, mungkin kerana dia sendiri terseksa dan dia kurang kasih sayang, okay? Dan dia sentiasa berada dalam azab yang berterusan. Jadi kalau kat dunia pun dia dah rasa sebegitu, dekat akhirat dia akan terima balasan yang lebih teruk. Bahkan seseorang tidak akan sampai kepada hakikat iman selagi dia belum menyukai perkara dirinya yang suka teruk dilayan sama rata terhadap seluruh kaum muslimin. Maksudnya, jika kita lihat orang mendapat rezeki, orang mendapat apa-apa yang mereka suka, kita jangan, kita alhamdulillah lah, baguslah kalau kita dapat perkara yang sama. Jangan kita berhasad macam harap-harap minta dia macam tu macam ni kan, minta keburukan kepada orang lain. Seterusnya adalah sifat riak. Saya tahu riak semua orang tahu, okey. Tapi Imam Ghazali kata bahawa riak adalah salah satu bentuk syirik yang tersembunyi. Okey. Salah satu daripada dua jenis syirik, iaitu dikenali sebagai keinginanmu terhadap penghargaan dan kedudukan dalam hati manusia untuk mencapai pangkat dan kehormatan. Maksudnya kita buat sesuatu bukan niat kerana Allah Ta'ala, tetapi kita niat untuk mendapat penghargaan, untuk niat dapat recognition daripada majikan ke, ibu bapa ke, pasangan ke. Jadi sebenarnya itu adalah perkara yang tak baik. Okay? So kita kena elakkan daripada kita bersifat riak. Sekiranya manusia benar-benar sedar, mereka akan tahu bahawa kebanyakan perkara yang mereka bergelumang dengannya, iaitu ilmu dan ibadat selain daripada amalan di sisi adat, tiada yang mendorong mereka ke arahnya melainkan sifat menunjuk-nunjuk kepada manusia. Contoh, dia ni pandai, selalu sekolah dapat nombor 1, kemudian dia bangga dan menunjuk-nunjuk dengan ilmu dia. Salah, orang lain semua salah, dia je betul. Okay? Ataupun dalam ibadat pun sama. Mungkin dia pergi masjid untuk dapat tengok Tok Imam nak tengok aku. Setiap hari dia pergi semayang belakang Tok Imam, baguslah amalan dia tersebut. Tapi kalau niat dia bukan untuk dapat pahala, tetapi niat dia untuk dapat recognition daripada Tok Imam, orang-orang masjid, itu adalah sebahagian daripada sifat riak. Okay? Sama juga kalau orang baca Quran. Kalau dibaca kerana Allah Ta'ala, alhamdulillah. Tapi kalau dibaca dekat masjid dengan suara yang nyaring semata-mata nak orang dengar, okay? Itu juga termasuk dalam riak. Ataupun Tok Bilal, insya-Allah lah kat Malaysia ni Tok Bilal kita semua ikhlas. Tapi kalau Tok Bilal tu kan, dia nak jadi Bilal sebab dia nak orang dengar suara dia yang merdu, syahdu kan. Jadi kalau niat dia untuk dapat pujian orang, itu adalah sebahagian daripada sifat riak. Dan terakhir adalah ujub, takbur dan bangga diri. Adapun sifat ujub, takbur dan bangga diri, semua ini ialah penyakit yang sangat bahaya. Okey? Ataupun kita kata sifat keakuan. Aku begini, aku begitu. Kau tahu tak semalam aku pergi jumpa ni, tahu tak aku kalau suka sebab aku mesti dah mahal dah harga dia. Okey? Dan benda ini dikatakan dalam surah Al-A'raf ayat 12. Ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Okey, ini adalah ucapan iblis masa Nabi Adam diciptakan dan dilantik sebagai khalifah. Okey, iblis kata apa? Aku lebih baik daripadanya, Nabi Adam. Engkau menciptakan aku daripada api, sedangkan engkau menciptakan Adam daripada tanah. Maksudnya dia rasa bahawa dia ni lagi hebat. Okey, ataupun kita kata macam ni lah, saya nak kaitkan bahawa sifat ujub, takbur dan bangga diri ini, dia adalah salah satu bentuk kita ethnocentrik. Kita merasakan diri kita lebih daripada orang lain. Okey? Contoh kalau orang tu pandai,
tak adalah aku pandai lagi. Dia tu sikit je tu. Dia nombor 2, aku nombor 1. Walaupun betul, tapi kita sentiasa cakap macam tu adalah perkara yang ni. Ataupun orang tu baca Quran. Bagus baca Quran. Taklah, aku baca setiap hari. Nampak tak? Dia nampak banyak kat aku kan. Rajin ni dia. Taklah, aku rajin ni. Pagi aku buat macam ni, tengah hari aku buat macam ni. Nampak tak? Dia ada sifat-sifat yang bangga diri, ujuk. Jadi justru lihatlah mana satu urusanmu yang lebih penting. Adakah kamu belajar cara menjaga diri daripada segala pemusnah ini? Sibuk dengan memperbaiki hatimu serta menghidupkan amalan akhiratmu? Atau yang lebih penting lagi adalah kamu bergaul dengan orang-orang yang suka bercakap kosong? Lantas kamu menuntut ilmu yang merupakan sebab kepada bertambahnya sifat takbur, riak, hasad dan ujub, sehingga kamu binasa bersama orang-orang binasa. Sebab kita tahu memang dituntut untuk kita dapat harta dan juga ilmu. Tetapi contoh, perkara yang paling baiklah kita tuntut ilmu. Tetapi kalau ilmu itu digunakan untuk kita bangga diri, kita duk condemn orang lain, itu juga perkara yang tidak baik, membawa kepada masalah hati. Contoh, kan, kita pergi ceramah dekat orang, kita pergi bagi kuliah kat orang, tapi kita kata, ustaz tu teruk lah, dah tak pandai cakap koksi. Kalau memang salah tak apalah. Tapi dia macam memperlekehkan. Jangan pergi hantar anak pergi pondok. Pondok tu bukan ada apa pun. Pondok tu ustaz pun tak ada sijil. Tak boleh. Okey? Itu adalah sebahagian daripada kita punya masalah hati. Kalau kita ada hati kita yang baik, kita meraihkan semua orang, tak kisahlah pondok ke, orang belajar universiti ke, orang belajar dekat sekolah biasa ke, sekolah Cina ke, sekolah India, kita meraihkan. Yang penting mereka semua menuntut ilmu. Dan niatnya kerana Allah Ta'ala. Okay? Jadi Imam Ghazali mengakhiri bab ini mengenai ini. Dia katakan bahawa dunia adalah ladang kepada akhirat. Jadi bila kita ada ladang, apa kita perlu buat? Kita kena suburkan ladang tersebut. Kita kena tanam, iaitu dengan kita punya amalan-amalan kita. Okay? Dan inilah bahagian kecil daripada ilmu taqwa yang zahir, dan inilah permulaan kepada petunjuk, yang juga menjadi tajuk kitab ini, iaitu Bidayatul Hidayah. Apabila kamu telah melakukannya berulang kali terhadap dirimu dan kelihatan nafsumu mentaatinya, maka lazimlah pula kitab Ihya Ulumuddin untuk mengetahui cara mencapai sifat takwa yang batin. Okay? Jadi pesan Imam Ghazali, kalau kita dah habis kitab ni, kita boleh sambung kitab Ihya Ulumuddin. Apabila kamu telah penuhi takwa ke dalam hatimu, ketika itu pelbagai hijab tersingkap antara dirimu dengan Tuhan. Cahaya-cahaya makrifat menjelas buatmu, sumber hikmah terpancar dari hatimu. Segala rahsia pada alam yang nyata dan tidak nyata dapat diketahui mudah bagimu untuk menguasai ilmu-ilmu yang lain, dari terasa temeh daripada ilmu-ilmu baharu yang tidak pernah ada pada zaman para sahabat dan juga tabi'in. Jadi berikut adalah kita lihat bahawa perkara yang diperbahaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah untuk kita meninggalkan maksiat. Jadi kat sini kesimpulannya, Imam Ghazali nak katakan bahawa untuk kita nak mencapai ketaatan, okay, kita nak sampai perkara yang lebih tinggi, perkara yang paling basic adalah untuk kita tinggalkan maksiat dulu. Ibaratkan contoh, kalau kita nak cuci diri kita kan, ada satu mangkuk yang kotor, and kita nak isikan dengan benda yang bersih. Jadi mesti kita pertama kita perlu bersihkan kotoran tersebut. Jadi kita kena bertaubat dan juga kena jauhi maksiat dahulu, kena kosongkan dulu, barulah kita isi dengan amalan. Jadi itulah yang paling baik mengikut Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Okay? Jadi sekarang itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih atas siapa yang mengikuti pengajian ini. Sekarang itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.